Dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita. Mudah-mudahan akan kita pergunakan, akan kita habiskan sisa-sisa umur kita ini dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hinggalah ke akhir hayat. Moga-moga kita mati dalam keadaan Islam, sebagaimana yang Allah firmankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, di dalam surah Ali Imran ayat 102, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Jadi apa khabar semua? Ustaz Haddad awal hari ni. Saya tak lewat, yang lewat Mus. Saya sampai 9.45. Mus hari ni dah cerai. Baik. Untuk pagi ini perbahasan kita ialah kita merujuk suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas, surah Qul huwallahu ahad. Ya, salam pada semualah yang senantiasa mengikuti kuliah duha secara live 10 pagi hingga 11 setiap hari Ahad hingga hari Khamis. Dan terima kasih juga di atas doa tuan-tuan, juga sumbangan-sumbangan, insya-Allah moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suratul Ikhlas ini turunnya di Mekah. Ayatnya 4. Surah Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah, Tuhan yang asa. Allah tumpuan meminta, tiada ia beranak dan tiada diperanakkan ia, dan tiada ada baginya serupa sebanding seorang pun. Itu ayat yang mana kita selalu baca, insya-Allah dalam solat kita. Kita tengok uraian surah ini mengandung mengandung ni orang nak bersalin ni ayat ni. Surah ini mengandungi tujuan-tujuan yang teramat penting diutuskan junjungan kita menyeru ke alam ini, iaitu mengasakan Tuhan itu tidak bersekutu serta mensucikan Tuhan daripada sifat-sifat yang telah dirupakan oleh orang-orang kafir Tuhan-Tuhan mereka. Tujuan utama Allah turunkan ayat ini, sebab itu Al-Quran ini Allah turunkan memperingkat-peringkat selama 23 tahun. Dalam isu ini, ayat ini Allah menurunkan supaya atau dengan tujuan untuk menyatakan kepada kafir Quraisy yang menyembah berhala, yang mereka membina, mengubah, buat gubahan bunga, gubahan patung. Ini ceritanya. Jadi dinyatakan di sini, pertama Allah itu asa.
Tuhan tidak bersekutu, serta mensucikan Tuhan bersifat-sifat yang telah dirupakan oleh kafir Quraisy. Baik, muslimin dan muslimat, siapakah di kalangan surah Ali Imran surah ketiga ayat 18. Siapakah di kalangan atau di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu mengasahkan Tuhan, yang meyakini Tuhan itu tidak ada sekutu? Jawapannya dalam surah ketiga Ali Imran ayat 18. Tuan-tuan rujuk bila saya sebut tu, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi. Inilah makhluk-makhluk yang meyakini bahawasanya yang berhak dan selayaknya disembah hanyalah Allah. Dua golongan. Pertama, golongan malaikat. Sebab itu selalu saya ada sebut, para malaikat tidak pernah derhaka terhadap Allah. Iaitu kena rujuk surah At-Tahrim, surah ke-66 pada ayat yang ke-6. Kemudian selain pada malaikat, wa ulul ilmi. Yang ini di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan ilmu oleh Allah, mereka mengamalkan ilmu tersebut. Golongan ini sahajalah yang mengasahkan Allah, yang yakin dan percaya yang berhak dan selayaknya disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Boleh? Kemudian dia kata lagi di sini, junjungan sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa surah ini adalah sepertiga daripada Quran. Ini ada hadis, saya tak ingat, tapi dalam kitab insya-Allah Riyadhus Salihin, bahwasanya suratul Ikhlas itu kita baca sekali bersamaan ataupun menyamai 1/3 Quran. Jadi kalau kita baca 3 kali, makna seolah-olah kita membaca keseluruhan Al-Quran. Justru bacalah suratul Ikhlas setiap hari 3 kali, macamlah baca Quran seluruhnya. Jadi sepanjang hayat tak payah baca Quran, baca qul huwallah. Itu kita katakan malas. Memang segi ganjaran, tapi kita nak juga kita khatam Quran paling tidak pun setahun sekali. Jangan tanyalah ustaz setahun berapa kali, kan? Tanya mus tu, dia khatam ke tak, tak tahulah, kan? Jadi walaupun kita membaca suratul Ikhlas sekali bersamaan 1/3 Al-Quran. Jadi kalau baca 3 kali, makna seolah-olah kita telah membaca keseluruhan Al-Quranul Karim. Baik, bahawa surah ini adalah 1/3 daripada Quran, kerana barang siapa yang mengetahui, ni semua bahasa lama ni. Sekarang ni kita tak sebut dah barang siapa, kita sebut sesiapa. Dia barang-barang ni tak apa nak sedap ya. Barang apa? Tu zaman dulu. Kerana sesiapa yang mengetahui artinya dan mendalami maksud-maksud sucinya, tahulah dia bahawa apa-apa yang datang di dalam pengajaran agama berkenaan pengasaan Tuhan dan lain-lainnya adalah huraian yang panjang daripada ringkasan yang di dalam surah ini. Ini sebagai dia panggil bukan kesimpulan, ringkas, secara ringkas saja. Kalau kita nak bahas tentang ketuhanan, pengarang kitab kata memang benda ni panjang. Yang pentingnya tanamkanlah ke dalam jiwa kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu asa satu. Apa-apa yang Allah buat, Allah tak pernah rujuk, tak pernah tanya. Di antara suratul Kahfi surah ke-18 ayat 26. 26. Ya, betul. Jadi makna surah ini surah yang cukup hebat, surah yang dikaitkan dengan akidah, mengasahkan Allah. Tuan-tuan tengok ayat suratul Kahfi surah ke-18 ayat 26. Di penghujung
wala yusyriku fi hukmihi ahada. Allah tidak mengambil sebarang sekutu. Dengar di sini apa huraiannya, surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 26. Ada Mus ayat tu? Tuan-tuan dan perempuan dengar. Dan ia tidak menjadikan sesiapa pun masuk campur dalam hukumnya. Allah nak menetapkan sesuatu hukuman ataupun hukum hakam, Allah tidak pernah meronyok pada sesiapa. Itu makna Allah dia berdiri dengan sendiri. Dia berdiri dengan sendiri. Dia tak perlu nak kena tanya malaikat sesuai tak sesuai. Kerana Allah adalah pencipta dan pemilik alam. Takkan dia nak rojok. Kita ni betul Perdana Menteri rojok pada timbalan dan sebagainya, pada pakar ni dia bukan tahu ke semua, kan? Jadi cerita begitu. Baik. Dia kata lagi di sini, apakah sebab turun surah ini? Ini yang kita nak bahas hari ini. Ini cukup best hari ini. Mus kena siap sedia. Mus tulis tak lagi. Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 36. Orang-orang kafir Quraisy telah menyangka bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka kepada mengasahkan Tuhan adalah semata-mata kerana mencari kekayaan, kemasyhuran, ketinggian dan sebagainya. Ini sangkaan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah utuskan setiap rasul kepada umatnya ada matlamat. Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 18. Mana dia? Okey. Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 36. Minta maaf. Betul lah tu. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Tu ada Mus. Yang bermaksud dan sesungguhnya kata Allah, kami bangkitkan pada setiap umat itu yang ini seorang rasul. Untuk apa? Rasul ni kerja dia menyeru manusia, di antaranya an ya'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah, taatlah kepada Allah. Nah ceritanya bagi makna sembahlah Allah. Kemudian wajtanibut taghut. Nabi sallallahu alaihi wasallam, para rasul mengajak umat mereka supaya mengabdikan diri kepada Allah, menyembah Allah, mentaati hanya kepada Allah, dalam masa yang sama menjauhi taghut. Tu dia. Ini bukan kerana nak cari kekayaan atau kemasyhuran, ketinggian dan sebagainya. Baik. Jadi pertama, Allah bangkitkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti rasul yang lain. Pertama menyeru, mengajak kafir Quraisy yakni supaya menyembah Allah. Yang kedua menjauhi taghut. Taghut tu apa dia? Ini kadang-kadang tak sedar ni. Taghut ni pertamanya ialah berhala. Kan mereka sembah berhala. Tapi kena ingat, orang Melayu, orang Islam tidak menyembah berhala. Tetapi orang Islam, ada di kalangan orang Islam yang memberhalakan manusia. Sama lah. Cuma berhala manusia ni dia boleh bergerak. Pergi supermarket, pergi Maidin, pergi kena nasi kandar. Main golf. Oi, pandai main golf. Alamak, nak kata orang cukup sedap. Mus kata minggu. Ni faham tak tuan-tuan? Ni jangan kita keliru. Yang dikatakan taghut itu berhala. Berhala tu betul batu yang disembah oleh kafir Quraisy dan orang-orang musyrik. Tetapi kita yang tak pernah pergi ke kuil, tak pernah menyembah berhala, dan insya-Allah tak akan, kita tak sedar dalam masa yang sama kita memberhalakan manusia. Siapa kata? Dr. Hamka dalam tafsir beliau. Macam mana kita memberhalakan manusia? Lazimnya yang diberhalakan ni ialah orang yang ada kuasa, orang yang ada harta, ada pengaruh. Ni boleh tuan-tuan? Ustaz Haddad, kalau ada apa-apa penambahan insya-Allah
Ustaz boleh tolong tambah. Betul. Ya. Kita tiada berhelah jadi sesat. Sebabnya semua ajaran Islam telah ditunjukkan oleh setiap Nabi dan Rasul ke atas setiap manusia yang Tuhan lahirkan. Tak ada sebab. Kita nak cari alasan. Aku tak faham Islam. Okey, An-Nisa surah keempat ayat 165. Terima kasih Ustaz. Ana masuk ayat ni. Dah teringat tadi. Ni baru teringat. Bila ada penambahan yang saya boleh kait dengan Quran, yang hujah Ustaz Haddad tu memang tepat. Kita tak boleh nak bagi alasan, nak cari excuses. Oh, aku tak faham itu, aku tak faham. Dah diutus para rasul. Ayat 165 An-Nisa. Terima kasih Ustaz. Ini yang kita nak ni. Sahabat-sahabat kita boleh bantu insya-Allah. Kita pun bukan nak ingatkan semua. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna linnas 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Ada? Tepat Alhamdulillah. Mus ni hebat ni. Dia takat tu nak cerita. Mus hebat kau, Ustaz Syaril hebat kau. Alamak. Mus sekarang dah cakap mahir tuan-tuan. Quran semua. Dia ni macam apa? Quran bergerak. Cuba dengar. Ini hujah Ustaz Haddad yang saya kait dengan Quran. Dengar. Rasul-rasul yang kami telah utuskan itu semuanya pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang kafir dan yang berbuat maksiat, supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah atas sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah sesudah mengutuskan rasul-rasul itu. Tak ada alasan lah. Terima kasih Ustaz. Tak ada alasan. Aku tak faham Islam. Allah. Para Nabi dan Rasul telah diutuskan. Tuan-tuan faham lah? Saya cukup suka kalau ustaz-ustaz masuk dalam kuliah ni boleh tambah-tambah benda-benda mungkin yang kekurangan daripada saya. Jadi maknanya kena faham. Para rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah mengajak manusia menyembah Allah dan menjauhi tauhid. Tauhid apa dia? Berhala ataupun manusia yang diberhalakan. Manusia yang diberhalakan, itulah tempat pergantungan mereka. Itulah tempat mereka mengadu hal Allah. Sehingga manusia yang kadang-kadang yang Allah dah anugerah kuasa, harta dan kedudukan yang tinggi, dia jadi lupa diri macam Fir'aun. Faqala ana rabbukumul a'la dalam surah An-Nazi'at ayat 24. Dia terus proclaim. The Pharaoh proclaim. Dia mendakwa aku adalah Tuhan semesta alam ini, yakni Tuhan pentadbir alam. Fir'aun ni kata tok guru saya, dia pun sedar diri. Yang tak sedar diri ni orang Melayu. Fir'aun walaupun dia kaya raya, dia tak pernah mendakwa dia Tuhan pencipta alam. Dia hanya faqala ana rabbukumul a'la ni, aku ni Tuhan pentadbir alam. Aku mentadbir kehidupan kamu. Kalau bukan kerana aku, kamu tak hidup begini. Itu An-Nazi'at ayat 24. Baik. Untuk menguatkan An-Nazi'at 24, masuk Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 51. Ini juga kata Fir'aun. Wa nada Fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun. Ada? Cuba tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat tengok tu. Cuba tengok apa dia kata. Kamu tak tengok ke? Bumi Mesir ni siapa yang mengurus? Aku. Ini yang kata memberhalakan manusia, memberhalakan pemimpin. Kita tak kisah siapa-siapa yang ditakdirkan menjadi pemimpin negara Malaysia. Kalau dia betul, kita bersama-sama dengan dia. Dia tak betul, kita wajib tolak. Itu cerita ringkas je. Baik. Boleh mu nampak ngantuk tu? Tak makan pagi ke? Kalau tak makan pagi, ada bubur lambuk.
Ni siapa jerit dah. Jangan duk oyah ni, aku tabuh juga. Orang kalut nak buat kuliah, apa duk kalut. Baik, itu tauhid. Tauhid itu ialah berhala atau manusia yang diberhalakan. Tauhid juga memberi makna syaitan. Jangan sembah syaitan, jangan taat kepada syaitan, jauhilah tauhid. Tauhid juga dengan maksud tiap penyelewengan terhadap agama Allah. Apabila agama Allah diseleweng, hukum hakam Islam diubah suai, yang mengubah itu adalah tauhid. Kena faham tak? Termasuk jaga orang-orang yang didewa-dewakan. Mus Ali Imran 64. Tuan-tuan tengok Ali Imran surah ketiga ayat 64. Kita jangan sesekali mendewa-dewakan manusia, mendewa-dewakan pemimpin sebagaimana laungan hidup Melayu, hidup Mahathir. Contoh sebut bila Mahathir, kan? Tak boleh. Saya ada sandaran Quran. Kita rojok ayat 64. Kenapa ustaz rojok? Saya tak ingat. Lama dah tak baca. Jangan ketawakan saya. Awak lagi tak ingat. Ayat bunyi macam mana? Qul ya ahlal kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budallah alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Cuba tuan-tuan dengar. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersama antara kami dengan kamu, iaitu kalimah kamu sama ya, iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu jua pun. Dengar yang di penghujung. Dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain pada Allah. Sama tak terjemahan dengan ni? Sama? Tu tuan-tuan tengok. Nampak tak? Tu dia. Ustaz Haddad sebut Allah buat perbandingan tauhid ni seperti babi dan kera. Itu dalam surah Al-Ma'idah kalau tak silap saya. Al-Ma'idah ayat 60 kalau tak salah. Nanti saya tengok. Babi dan kera ni pun tauhid tak? Agak saya lah. Betul lah. Perap sum. Power Ranger buah mu. Al-Ma'idah ayat 60. Terima kasih Ustaz Haddad. Saya kena catat je ni poin Ustaz Haddad ni. Terima kasih. Itu tauhid. Apa dia mu? Gelap apa? Power. Jadi makna Islam melarang supaya kita jangan memuja, jangan mendewa-dewakan manusia seperti kita. Itu dia cerita. Boleh tuan-tuan? Jadi itu tauhid. Makna orang yang dipuja atau yang didewa-dewakan, itu juga tauhid. Jangan kita memuja pemimpin. Jangan ta'assub dengan pemimpin. Kita hanya taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul sahaja. Pemimpin yang beriman. Ni yang kita berusaha, yang kita berjuang dah lama dah. Saya baru berjuang, baru lebih kurang 30 tahun memperjuangkan agama Islam. Ada yang lebih lama, Masya Allah. Kan? Kita nak ditegakkan sebuah negara Islam yang melaksana syariat Islam, yang berlaku adil terhadap orang bukan Islam. Boleh? Okey, habis satu bab. Kemudian dia kata lagi, mereka pun menghantar seorang utusan menjumpai junjungan supaya mengemukakan pertanyaan-pertanyaan. Dia orang hantar satu delegasi pergi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni pagi ni Siti Aisyah tak ada komen apa-apa pun. Kan? Mus pun tertanya-tanya kenapa diam hari ni. Alamak. Baik. Next week I'll be in KL, Siti Aisyah. From 22nd to 24th
Albiin pandan indah. Nak kemas barang, tak mau pergi ceramah dah Selangor. Bukan tak laku, Covid punya hal. Okey. Nah, dia kata di sini, dia orang kafir Quraisy, dia menghantar seorang utusan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar ni, apakah yang disebut oleh utusan tersebut? Kata utusan kepada junjungan, engkau telah memecah belahkan kami. Inilah yang kita nak jawab. Dua ayat Al-Baqarah 137, Sad ayat 2. Al-Baqarah dulu 137. Ini utusan daripada kafir Quraisy yang mendakwa Muhammad, kamu punya pasal lah berlakunya perpecahan. Jadi perkara ni memang benda yang saya sikit pun tak heran. Bila kita buat kerja agama, kita mengajak umat Islam pada Islam, apatah lagi kita berdalilkan Quran hadis pun dikatakan pemecah belah, itu nothing new, you know. Itu biasa. Berlaku dah ada Nabi. Tengok dia kata, engkau telah memecah belahkan kami. Cuba kita tengok Al-Baqarah dulu. Sekali kemudian masuk Sad ayat 2. Balil ladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Betul mana? Kita tengok dulu ayat 137 Al-Baqarah. Kenapa berlaku perpecahan? Jangan degil. Orang Kedah kata jangan ketegang. Sekali aku luku kepala ikut. Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Fa inna Allah wa in tawallau. Encik Zat, tengok mukamu lupa pula. Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq. Itu ayat dah. Cuba dengar sikit. Kenapa berlaku perpecahan? Maka kalau mereka beriman sebagaimana kamu beriman dengan kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasulnya, maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Dan jika mereka berpaling serta tidak mau beriman dengan sebenar-benar iman, maka sesungguhnya mereka akan tinggal berkekalan dalam perbalahan dan permusuhan dengan kamu. Tuan-tuan faham tak ayat ni? Apa maksudnya? Makna satu golongan beriman, nak amal ajaran Islam sepenuhnya. Satu golongan yang lain mereka Islam tapi tak nak dia orang tak nak beramal seluruhnya dengan ajaran Islam. Itulah berlaku perpecahan. Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Itu dalil dia. Yang berlaku pun sama. Apa dia ni? Ini yang berlaku dalam negara kita sama. 18 juta orang Melayu beragama Islam yang tak kepada ajaran Islam, nak amal dengan ajaran Islam sepenuhnya tak ramai. Nak peratusnya lebih tinggi mereka yang tak mau pada ajaran Islam. Itu perpecahan. Jangan kata dalam negara, dalam sebuah keluarga sama juga. Ibu dan bapa amal ajaran Islam, anak-anak tak mau, berpecah juga. Boleh faham? Ni ayatnya. Bukan nak cabar siapa-siapa. Dah lama dah ni, 30 tahun dah berdakwah. Takkan hujah ni tak betul. Punca perpecahan kena tengok Al-Baqarah 137. 3, bukan 3. Yang tu Kedah. Tu punca dia. Ada. Oh, dia ada syok. Baik. Tu cerita. Dan Allah bagi tahu lagi. Ni. Mus, nak lari mana? Sad ayat 2. Siap. Tuan-tuan dan puan-puan, ini menarik. Pertama, saya kemukakan dalil Al-Baqarah 137, punca perpecahan. Kemudian bila berlaku perpecahan, golongan A dan golongan B senantiasa berpecah.
Tak boleh nak bersatu. Puncanya, sebahagian beriman sepenuhnya dengan ajaran Islam, sebahagiannya separuh-separuh. Baik, sekarang yang berpecah dengan golongan beriman, ayat Sad ayat 2 menyatakan pula bahawa dia sesama dia juga bercakaran. Bukan dengan orang beriman saja mereka berpecah, dia sesama dia juga bercakaran. Balil ladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Bahkan kata Allah, ni tafsir Profesor Mahmud ini, muka surat insya-Allah 667. Nah, tuan-tuan dengar, muka surat 667. Dengar. Muka surat 667. Kita ulang semula. Kumpulan A, kumpulan B. A nak amal ajaran Islam sepenuhnya. B, dia nak amal separuh-separuh. A dan B akan berpecah. Baik. B, kumpulan B, dia sesama dia juga akan berpecah lagi, bercakaran sesama sendiri. Kenapa? Ini Allah sebut. Tetapi orang-orang kafir yang tidak beriman di dalam kesombongan dan perselisihan. Dengan siapa? Dengan elok, tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata di sini, sifat orang-orang kafir yang tidak beriman ialah sombong, tidak mau menerima kebenaran, dan mereka di dalam perpecahan dan perselisihan sesamanya. Ni yang berlaku ni. Sehingga keluar ada kenyataan. Kita tak nak orang tu orang tu jadi pemimpin, kena tukar. Tak payah sebutlah, faham-faham lah. Dah bunyi dah di kalangan sesama mereka. Ada saranan supaya ditukar. Tak faham ke? Parti warisan lah sebut. Dia tak nak lagi pucuk pimpinan Pakatan Harapan orang yang sama. Kita buat perubahan. Itu kita perpecahan. Bukan dengan orang beriman saja mereka berpecah, dia sesama dia pun pecah. Kembalilah pada Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Mari kita beramal dengan keseluruhan ajaran Islam. Jangan main pilih-pilih. Yang menguntungkan kita, kita nak amal ajaran Islam. Yang merugikan kita, kita tak nak, tak boleh. Itu tak beriman. Nampak tu? Dan naik semangat. Siapa kata? Siti Aisyah kata. Nak bagi faham. Kan? Orang nak komen tu dia punya pasal. Kan? Nak mana ni. Kitab ni tafsir Profesor Mahmud Yunus, surah ke-38, nama surah Sad, surah ke-38 ayat 2, muka surat 667. Ni Dr. Zakir Naik pun tengok ni. Tu cerita dia. Itu punca perpecahan. Perpecahan akan terus berlaku selama mana umat Islam tidak dan enggan beramal dengan ajaran Islam sepenuhnya, maka timbullah perpecahan, wujudlah perpecahan. Dan golongan yang berpecah dengan golongan beriman, dia sesama dia juga bercakaran sesama sendiri. Bukan saya reka, tuan-tuan. Kadang-kadang saya ni pun memang pandai baran. Kita bagi hujah macam ni pun tak nak terima. Itu nak cakap apa lagi? Forum perdana tak mau, mari kita boxing perdana. Kadang-kadang nak angin juga aku pun, aku geram. Baik, boleh? Okey. Kita tarik nafas dulu. Bagi hidung kembang. Ustaz ni seorang live yang lain pada lain. Memang lain lah. The one and only Syahril Long. Please welcome, ladies and gentlemen, the one and only Syahril Long. Kan? Baik, tarik nafas dulu, relax. Nak iklan lah dulu. Saya nak ulang sekali lagi. Tempoh hari saya ada sebut, saya sedang berusaha untuk mencari dana sebanyak 40,000 untuk membantu sebuah tarikat Islam di Pantai Perai. Bangunan yang telah dibina hampir 20 tahun itu kini sudah retak sebab tak ada bumbung. Sebab peringkat awal mereka berhasrat nak bina 2 tingkat, jadi buat setingkat dulu.
And then first floor tu belum lagi, tapi tak ada bumbung. Kalau hujan panas akhirnya retak. Sekarang kita nak buat bumbung, kos dia tinggi sebab atap genting dan bangunan tu agak besar, buka 40 kali 60. Jadi saya ingin mengulangi, siapa yang ingin menyumbang, saya cadangkan masuk terus ke akaun Tahfiz kami, Tahfiz Mutmainah Maybank sahaja, sebab saya boleh monitor, saya boleh menyelia. Dan kedua, bila tuan-tuan buat pindahan itu, tulis sikit kat ujung tu, ni sumbangan Tadika Islam. Jadi saya boleh asingkan jumlah yang terkumpul untuk pembinaan bumbung tersebut. Boleh? Akaun Maybank 55205970338. Kalau tuan-tuan tak nak tulis, tolong hubungi Mus. Cikgu Mus 0103148996. Mus ketawa sebab apa? Dia pun tak ingat nombor dia ni, corol dengan kaki. Tu cerita dia. Ya, Rauf, Assalamualaikum. Ayah dah operate dah laser dah mata, dia kata tak berapa elok, lain kali dia nak pergi kat Dr. Razak pula. Baik. Jadi siapa yang ingin membantu boleh salurkan terus ke akaun Tahfiz Mutmainah, dan insya-Allah bila pembinaan itu bermula, saya akan hantar gambar, kita akan masuk dalam Facebook. Boleh mula? Kita akan tunjuk insya-Allah. Jangan bimbang tuan-tuan. Saya nak 40,000 ya. Bukan nak cari 4 juta, 40,000. Percayalah insya-Allah bangunan kita nak buat, sebab tadika tersebut akan dibuka semula awal Februari. Bulan Januari ini kebanyakan semua cuti. Jadi kita masih ada tempoh sebulan untuk memastikan bumbung tersebut dapat dibina untuk keselesaan pelajar-pelajar. Maybank Tahfiz Mutmainah 55205970338. Kalau dah buat pindahan tu tulis sikit derma untuk Tadika Islam. Kalau tak nak tulis, bagi tahu kat Mus, forward lah apa benda, Mus akan bagi tahu, kita akan kontrol insya-Allah. Baik. Jadi itu pertama. Saya jawab punca perpecahan. Cukup jelas Tidak lain tidak bukan kerana sebahagian nak amal ajaran Islam sepenuhnya, sebahagiannya lagi tak nak. Macam berlaku dalam negara kita. Sebab tu orang Melayu terus berpecah. Baik. Dia kata lagi sini, dan engkau caci keji berhala-berhala kami. Itu dakwaan. Okey. Mus surah ke-6 Al-An'am ayat 108. Dalam ajaran Islam, dalam ajaran kita, ni zaman Nabi. Zaman kita tak boleh lagi. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala jangan mencaci, jangan menghina sembahan-sembahan orang-orang bukan Islam. Dalil Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 108 yang berbunyi, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah, dan janganlah kamu mencerca atau menghina sembahan-sembahan mereka selain daripada Allah, nanti mereka pula akan menghina Allah. Ini dia. Ni kitab ni sekali lagi pada muka surat 195, surah ke-6 ayat 108, muka surat 195. Tuan-tuan dengar, apakah pengajaran ayat yang saya baca tadi? Saya nak bagi Mus ketawa baca. Orang Kedah kata baca. Orang Kedah ni tuan-tuan dia kasar sikit. Bahasa orang Kedah biasalah kasar. Orang KL, Johor tu semua lembut-lembut. Bila makan belum? Kami makan tak lagi? Tu dia cengengnya. Cengeng tu garang. Kami cengeng. Cuba dengar apa pengajaran ayat tadi. Ini petunjuk Al-Quran yang wajib kita ikuti. Kita tidak boleh mencela orang meskipun dia bersalah, kerana hal itu akan dibalasnya dengan mencela kita pula. Sedangkan mencela berhala mereka dilarang, apalagi mencela orang yang menyembahnya. Tu Islam begitu detail. Jangan mencela apa yang orang kafir sembah.
nanti mereka akan mencela pula apa yang kita sembah. Boleh? Tu zaman Nabi. Zaman kita dah tak boleh. Akhirnya tuan-tuan pun tahu, apabila Nabi pulang semula ke Mekah dengan membawa 10,000 tentera Islam, 360 berhala semuanya dirobohkan. Sebab Kaabah ni tempat mulia yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS dan anaknya Ismail. Syiar. Syiar kepada orang Islam. Apa dia nak sembah tu dia punya pasal. Itu yang kedua. Dan engkau caci keji berhala-berhala kami, dan berpaling engkau dari agama datuk nenek engkau. Ini datuk nenek kita dah lama yang engkau tak nak sembah, kenapa? Itu cerita dia. Lagi, sekiranya kerana engkau papa, nescaya kami kayakan engkau. Dan jika engkau gila, kami ubati. Dan jika engkau asyik, dan jika engkau telah asyik berahi kepada seorang perempuan, nescaya kami nikahkan engkau dengan dia. Jadi maknanya kafir Quraisy datang dengan tawaran. Ini yang manusia lupa. Mereka menawarkan kepada Nabi apa? Pertama, kalau sakit dia nak berubat. Kalau papa dia nak bagi jadi kaya. Kalau nak kahwin, kami cari wanita yang tercantik, paling cantik di bumi Mekah untuk kami kahwinkan dengan engkau. Tuan-tuan, sebahagian menyatakan satu delegasi pergi bertemu dengan Abu Talib. Pergi jumpa dengan Abu Talib. Pujuk Abu Talib, wahai Abu Talib, kau pergilah pujuk anak saudara kau tu, anak menakan hang tu. Macam-macam dia kata kat kita, kepada agama kita. Kalau dia nak kaya, kami jadikan dia kaya. Kalau dia nak pangkat dan sebagainya, semua kami bagi. Jadi Abu Talib ni lurus, dia pun pergilah bertemu dengan anak saudara dia yang dia belah, anak yatim piatu. Bila Nabi dengar saja tawaran Quraisy, lantas Nabi bersumpah, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an asruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yuzhiruhu Allah au ulakaduna al hadith. Hadis yang saya baca ni ada terdapat dalam kitab Dr. Yusuf Qaradawi. Tapi orang Melayu, orang Islam lupa akan hadis ni. Apa dia? Orang-orang Islam yang beriman akan terus diuji oleh Allah dengan 3 perkara ini. Yang ini kebendaan. Macam tadilah, kalau nak kaya kami jadikan kau kaya, kau nak pangkat kami boleh kamu jadikan ketua, kamu nak kahwin kami cari wanita yang lebih cantik. Yang pamer apa ni? Ada kelas ni? Tu tawaran Quraisy ditolak mentah-mentah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang apa maksud hadis tadi? Demi Allah wahai pamanku. Paman lah bahasa Indon. Orang Kedah pak menakan. Orang KL bapa saudara. Wahai pak menakanku, kalau mereka datangkan kepada aku matahari dan juga bulan, diletakkan di tapak tanganku, supaya aku meninggalkan urusan agama ini, mengajak manusia menyembah Allah dan menjauhi tagut, sekali-kali tidak, sama ada aku menang atau binasa kerana mempertahankan perjuanganku ini. Itu dia yang diajar oleh Nabi. Tapi umat Islam di akhir zaman, kerana dunia, kerana harta, pangkat dan sebagainya, mereka meninggalkan perjuangan Islam. Hadis ini saya boleh kemukakan surah ketiga Ali Imran ayat 177. Ini Allah sebut, ini yang berlaku. Di akhir zaman akan wujud umat Muhammad yang sanggup menggadai iman kerana mendapat habuan dunia. Perjuangan Islam mereka ketepikan. Innalladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'a wa lahum adzabun alim. Saya baca habis mu tak siap ni ada. Sesungguhnya orang-orang
yang membeli kekufuran dengan menjual keimanan. Inilah. Kenapa? Cuba tengok kitab tafsir. Kerana harta benda dunia, nak jawatan, pangkat, kekayaan dan sebagainya, tetapi Allah menyatakan la yadhurrullaha syai'a. Mereka ini tidak ada kemampuan nak memudaratkan agama Allah walaupun sedikit. Walahum adzabun alim, tetapi bagi mereka azab yang pedih. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya teringat sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Ayat ni Ali Imran 177 boleh saya kaitkan dengan Imam Bukhari. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta taqum as-sa'ah. Nah, umat lo ni kena dunia. Ni orang Terengganu ni. Makan, jalang kan. Kalau Kelantan makan kan. Orang Kedah makan. Umat lo ni kena dunia. Memang betul. Ini akhir zaman. Hadis ini menyokong apa yang difirmankan oleh Allah. Kalau Allah kata ada di kalangan umat manusia yang tak mau memperjuangkan agama Allah kerana dunia, Nabi pula memberi jaminan selagi akan wujud di kalangan umatku. Selagi akan wujud, makna tak akan pupus. Siapa? Umat-umat Islam yang benar-benar ikhlas memperjuangkan agama Allah. La yadurruhum man khadalahum, tidak memberi kesan mudarat sesiapa yang menentang mereka, wala man khalafahum, yang mengecewakan mereka, wala man khalafahum, dan tidak juga memberi kesan sesiapa yang menentang mereka hatta taqumas saah, sehingga datangnya hari kiamat. Apa maksud? Sampai ke hari kiamat perjuangan Islam akan terus wujud. Kamu buatlah macam mana pun, Islam, perjuangan Islam pasti tidak akan pupus. Masuk ayat Ali Imran, minta maaf, Al-A'raf ayat 181. Nah, saya nak ingat ayat Quran. Al-A'raf 181. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Ada tak mu? Sama tak ayat? Okey. Mu semua dah mahir dah ni. Kan? Tapi saya lagi mahir daripada dia. Kalau saya tak beritahu surah ayat, dia mana nak jumpa? Ustaz ni dia on the spot. Surah ke-7 ayat 181. Baca ayat pula tu. Dan ada di kalangan manusia yang kami cipta. Ni Allah sebut. Satu golongan jemaah Islam. Yahduna, yang Allah sebut wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haq, yang mereka akan memberi pimpinan kepada kebenaran. Wa bihi ya'dilun, dengan kebenaran itulah mereka menegakkan keadilan. Jadi makna mus, perjuangan Islam tak akan pupus. Ini jaminan Allah, jaminan Nabi, hadis Imam Bukhari tadi, dan juga Al-A'raf 181. Itu yang disebut dalam kitab ini, bahwasanya mereka memberi tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh beliau. Kemudian dia kata lagi sini, maka berkata Rasulullah, sekali-kali tidak aku kepapaan dan tidak aku gila dan tidak aku asyik berahi akan seorang perempuan. Aku adalah suruhan Tuhan menyeru kamu berpaling daripada menyembah berhala-berhala kepada menyembahnya. Az-Zariyat surah 51 ayat 56. Tidakkah Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami, kata Allah, mencipta jin dan manusia melainkan supaya jin dan manusia mengabdikan diri kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Baik. Jadi dia kata sini, kemudian menghantar Quraisy sekali lagi utusan itu kepada Nabi untuk meminta, nyatakanlah kepada kami jenis rupa yang engkau sembah itu, adakah ianya daripada emas ataupun daripada perak. Maka turunlah surah ni. Itulah di antara punca kenapa turunnya suratul Ikhlas. Jadi akhir sekali Al-A'raf ayat 158, Allah berfirman, qul ya ayyuhan nas
inni rasulullahi ilaikum jami'a. Kan Tuhan sebut, wahai manusia, yakni wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kamu. Al-A'raf 158. Ya. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah perutusan Allah untuk kamu semua. Jadi bertepatan dengan apa yang disebut sini, beliau diutuskan oleh Allah mengajak kafir Quraisy supaya menyembah Allah dan menjauhi taghut. Tapi akhirnya mereka tetap berdegil. Sebab itu di atas kedegilan mereka lah Nabi terpaksa berhijrah ke Madinah. InsyaAllah di masa-masa yang lain kita akan sentuh pula soal hijratul Rasul dan sebagainya. Jadi cukup untuk pagi ini. Jangan lupa, siapa yang nak menyumbang kepada tadika Islam boleh berbuat demikian, ataupun nak bagi kat Tahfiz Mutmainah, kami masih memerlukan 1.7 juta lagi. Nah, siapa nak bagi berhutang pun boleh, insya-Allah. Nah, kita berhutang, kita buat agreement, kita buat perjanjian. Nah, hutang 1.7 juta. Saksi mus. Bayaran balik setiap bulan RM1. Atau bila nak selesai 1000 tahun baru habis. Nah, cerita gitu. Nah, insya-Allah bertemu lagi, ribuan kemaafan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar walillahil hamd.